Okay, Assalamualaikum, salam Rabu, Julai 22, 2020. Okay, saya terus dia cerita pasal transkrip ni, tapi bahagian masih lagi, saya rasa tema untuk setakat ni masih lagi buat garisan-garisan lah. Sebelum ni dah terlalu banyak kita buat label, hari ni kita buat garisan pula. Okay. Kita tahu macam mana nak buat garisan menggunakan label new. Maksud saya kita dah tahu macam mana nak buat, katalah dari sini ke sini, ataupun sini ke sini, 52 week high ke, ataupun 20 days high, bawah ke, kita dah boleh agak dah. Tapi kalau hari ni saya nak cerita sedikit kekemasan. Contoh macam mana kita nak buat macam ni. Okey, saya pilih yang kat sini sikit lah. Okey. Macam mana kita nak buat supaya garisan ni jadi begini. Maksudnya yang ni saya buat 20 days high, maknanya high yang paling tinggi dalam tempoh 20 candle ni, dan juga garisan tu betul-betul kat bawah ni. Okay. Kalau ikutkan yang normal normal, kita kalau nak gerak ke belakang, kita akan buat buy index ni kita buat 20, contohlah 20 20 ke belakang. Lepas tu kita akan pakai the highest 20, lepas tu buy index pun the highest 20. Kalau kita tambah macam tu, jadi kejap, itulah yang macam ni lah, ni yang simple ya. Tutup dan tambah. Okey. Kalau perasan, dia akan terlajak. Ya, dia akan terlajak. Sebab kita beritahu kat sini buy index sila ke, sebab kita kata nak cari yang 20, the highest 20 days kan. Jadi nak tak nak kita akan buat buy index tu ke belakang 20 lah. Tapi dia terlajak. Terlajak. Saya tak nak yang terlajak ni. Saya nak bagi nampak cantik supaya dia jadi begitu. Berhenti betul-betul kat sini. Memang 20 days high juga, tapi dia betul-betul ambil kat mana high yang paling tinggi dalam tempoh 20 hari tu, garisan tu akan start bermula di situ. Super juga kalau di bawah 20 days low, kat situlah dia akan start. Dia bukannya suka-suka terlajak sampai belakang sebab nak cukupkan 20 kan. Kat sini kita kan pakai bar 20, bar index 20. Okey, saya nak cepatkan. Saya nak cepatkan benda ni, jadi copy paste je lah. Okey, seperti biasa, nanti saya terangkan. Kat sini tadi saya nama dia punca high low, overlay confirm true lah. Lepas tu saya buat variable dulu, highest high 20 days, dan dalam kurungan 1, sebab kalau kita tak pakai 1 nanti dia akan ambil yang current candle punya high. Jadi dia boleh je kalau nak, cuma nanti saya tak nampak macam benda tu breakout. Reason tu dah cerita dalam video sebelum ni. Lowest low pun sama juga, saya pakai function built-in function lowest low 20, semua 20 day. Ni sebab daily day lah, 20 bar lah senang cerita. Nak tukar berapa nombor tu kemudian lah. Kemudian, okay, saya ada sedikit calculation. Kalau yang atas ni gunanya untuk cari berapa the highest low atau high tu. Bawah ni saya ambil nama H ni, saya ambil function built-in highest bar. Jadi dalam tempoh high 20 tu, bar mana yang paling tinggi? Dan saya ambil absolute nilai. Saya nak nilai ikut je lah. Ikut je lah, jangan banyak tanya. Okay, dan seterusnya saya nak buat line dulu. Saya buat line, simple line. Jadi apa yang saya buat, HS20 ni line new bar index. Okay, dalam bar index ni tadi kan kita pakai nombor 20 ke belakang, tapi saya tak nak pakai nombor tu sebab saya dah buat calculation ni. Jadi number HS ni saya kena tambah 1. Kenapa tambah 1 pun jangan tanya. Ini je cara yang saya tahu boleh buat macam ni. Saya tahu benda ni boleh lagi, ada lagi cara. Sebab kita programming ni banyak cara. Dia bergantung pada orang yang buat tu lah.
macam-macam cara, tapi ini cara yang saya cuba tunjuk ataupun saya cuba kongsikan. So number tadi, nilai number ni saya kena tambah 1. Kalau tak tambah 1, dia terlajak ke belakang juga. Dia macam ada echo pula. Dia punya garisan melintang tu ada echo. Jadi bar index tu berdasarkan kat mana nak duduk dia. Okey, pakai nilai ni, number HH plus 1. Dan highest high tu adalah nilai yang ni lah. Nilai dekat mana titik kita nak letak. So ini nilai X ke kiri dan ke kanan, ini adalah nilai Y atas ke bawah. Jadi yang untuk titik yang kedua pakai bar index yang current bar, tapi nilai dia dekat highest high jugalah. Jadi kalau kata saya letak tambah, dia akan jadi macam ni. Maksudnya berbanding dengan yang mula-mula tadi kita buatkan garisan tu terpanjang ke belakang disebabkan kita nak cukupkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, sebab tu garisan tu tadi terlajak sampai belakang. Kalau guna yang macam ni, saya dapat nilai yang betul-betul kat mana dia punya kat mana yang sepatutnya yang saya nak nampak lah. Contoh macam ni. Okey. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 candle yang ke-6 je. Tapi ini dah the highest 20 candle. Kalau kita kira balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inilah yang paling tinggi. Kiralah sampai 20. Jadi secara kita nampak ni cuma make up sajalah. Jadi saya nampak garisan tu, oh cun lah. Ini adalah nilai yang paling tinggi. So nilai yang paling tinggi, ini adalah nilai paling rendah untuk tempoh 20 candle. Jadi titiknya betul-betul di situ. Contoh kalau gerak lagi, ini adalah tinggi, yang paling tinggi untuk tempoh 20. Apa lagi masa dia cantik, masa melintang ni. Contoh ni lah. Okay. So ni tak sampai 20 kan. Kalau ikutkan garisan biasa, kalau kita pakai 20 kan nampak terlajak. Tapi dia tak terlajak. Dia ambil dekat mana nilai yang ni. Okay, faham? Nak cepat kan? Okay, untuk menambahkan perisa, macam biasalah kita boleh buat label. So bawah ni saya tambah label. Jangan risau, nanti saya akan copy dia punya code. Tapi saya dah cerita reason kenapa saya tak boleh tambah code dekat dalam komen ke apa dalam TradingView ni. Nanti pandai-pandai carilah. So saya nak tambah label. Okey, jadi kalau ikutkan, ini adalah the highest RM3.76. Jadi kalau kita tengok high sini, betul lah. High dia RM3.76, RM3.22, dan ini adalah low RM3.22. Dan garisan tu bermula dekat mana dia dapatkan nilai tu. Itu gunanya highest apa tadi tu? Highest bar. Beza dengan highest, kan kita biasa pakai highest kan. Ni highest bar. Jadi kalau tengok macam ni pun, walaupun kita kata 20 days, tapi inilah candle ni paling tinggi. Ini oh ya, itu hari saya janji nak okay lah, saya buat video lain lah. Ini yang kalau kita tak ingat lagi video yang sim info pasal ni minimum tick ni. Kalau tak guna yang tu, dia jadilah macam ni, 2.9333, 2659. Kalau kita pakai, kalau saya jadikan format 3 titik puluhan pun dia lari nanti. Macam 2933 terus 3 lah. Kalau kita ambil 2 titik, adalah cerita, nantilah kita buat satu lagi video ke. Ni lebih kurang gitulah. Itulah ke depan. Ni so ni high ni lah 2.935. Ni 2.933, 2.935. Nanti saya akan buat satu video macam mana nak dapatkan nilai menggunakan info minimum tick tu untuk jadikan dia lebih cantik lah nombor tu. Kalau kita pakai format potong tinggal 2 titik perpuluhan, nanti lari. Macam ni 271 kan. Kalau kita tengok sini nilai dia 2 ni high ni RM2.715. Kalau saya buat format 2 titik puluhan, dia akan ambil 271. 271. Alah, ni dia buat 3 je. Patutnya atas RM1 ni 2 titik je. Tak apalah. Tapi faham 2713 dia akan jadi.
Tapi kalau ikut nilai dekat atas ni 2715 kan. Kalau ikutkan Malaysia, kita tak ada 3 titik puluhan, kita 2 je. Dan seterusnya lah. Okey. Jadi ini dia punya rangka. So boleh bayangkan lah apa nak buat, apa nak dia buat kan. Boleh pakai imajinasi masing-masing. Ya. So hari ni kita macam biasalah, macam roller coaster lah kan. Kejap naik pagi, kejap riang, petang turun kan. Lepas tu gila-gila, orang sana naik, orang sini naik. Okay lah, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye-bye.